أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia ini kita bersama dalam My Quran Time baca faham amal, dan pada hari ini kita berada pada halaman 379 bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Apa khabar? Alhamdulillah Ustaz ya. Macam mana perjalanan ke TV Hijrah sebentar tadi? Okey ya? Oh, masih lagi okey, cuma lihat jugalah kelompok-kelompok air yang agak banyak juga sekarang. Banyak ya, dan perjalanan ke Shah Alam pun agak ni juga ya. Kita doakan pada semua tuan-tuan yang berada di Shah Alam, di Selangor, di seluruh Malaysia dan juga seluruh dunia, pelbagai ujian yang melanda, kita doakan Allah memudahkan urusan kita menghadapi perkara ini. Allah berikan keimanan yang kuat ya. Ujian adalah ujian, tetapi dengan keimanan ini moga-moga Allah berikan ganjaran yang lebih baik, ganti yang lebih baik di dunia ini dan juga sudah pastinya di akhirat nanti. Dan saya ucapkan tahniah pada semua, terus bersama My Quran Time kita mendalami Al-Quran, kerana ini adalah hadiah besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Moga-moga Allah tambahkan keberkatan dengan kita mendalami ilmu yang ada, sehingga kita boleh buat lebih banyak kebaikan selepas kita mendalami halaman 379. Kita saksikan apakah sinopsis ringkasan bagi halaman ini. Bermula daripada ayat yang ke-23 hingga ayat 28, kita akan melihat sambungan apakah yang dilaporkan oleh hudhud, burung yang dicari oleh Nabi Sulaiman yang tidak berada dalam barisan. Jadi laporan ini kita akan lihat pada ayat 23 hingga 28 dan diikuti dengan ayat 29 hingga 35 apabila Ratu Balqis ya menjawab dan berinteraksi, memberi respon kepada surat daripada Nabi Sulaiman yang menjadi satu mercu penting dalam kepimpinan Nabi Sulaiman. Jadi mari sama-sama kita mulakan dengan bacaan ayat 23 hingga 28 melihat kepada laporan daripada hudhud bersama Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada saat dan ketika ini dapat sama-sama kita meneruskan My Quran Time baca faham amal. Kita nak terus mendalami surah tentang semut, surah An-Naml, bagaimana kepimpinan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam yang diberikan ilmu dan kehebatan, mereka tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita doakan kepada sahabat-sahabat kita yang diuji dengan banjir, diuji dengan bencana ini, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran pahala dan menggantikannya yang lebih baik. Sama-samalah kita menghulurkan bantuan semampu kita dan juga kita berdoa, kita turun padang mana-mana yang mampu untuk sama-sama kita meringankan beban. Sahabat-sahabat kita sebut berat mata memandang, berat lagilah bahu yang memikul. Moga-moga ada sinar kemudahan di sebalik kepayahan, insya-Allah. Jom sama-sama kita teruskan fokus kita surah An-Naml ayat muka surat yang ke-379 ayat 23 hingga 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inni wajadtu
امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. Alhamdulillah, itu adalah daripada ayat yang ke-23 hingga ayat 28 Ustaz ya. Alhamdulillah kita membaca ayat yang amat menarik dan kita ucapkan subhanallah, alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan kita meneruskan Ustaz. Ya, baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat 23 hingga 28 diselangi dengan ayat sajadah sebentar tadi Ustaz ya, untuk kita senantiasa kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan boleh juga kalau kita nak bersujud Ustaz ya, sujud tilawah. Ya. Berapa kali dalam Quran Ustaz sujud tilawah? Allah tak pasti sah. Ada belas-belas jugalah Ustaz ya, belas-belas ya. Sebelum ni pun Ustaz Tar bersujud waktu kita Malaysia bersujud ya, dalam surah As-Sajdah. Jadi mari kita lihat kepada apakah laporan daripada Hudhud. Inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai', iaitu sesungguhnya aku bertemu dengan seorang perempuan, aku mendapati seorang wanita yang memiliki tahta ya, yang memiliki kepada kita sambung semalam, iaitu negeri Sabak di Yaman itu, di mana beliau mempunyai kuasa wa utiyat min kulli syai', ya, diberikan macam-macam ya, dia mempunyai macam-macam. Nak ceritanya apa, iaitu satu kerajaan yang amat luas ya, amat luas. Walaha arsyun azim, dan ada singgasana yang hebat. Ini adalah laporan daripada Hudhud. Bila Hudhud cakap perkataan ini kepada Nabi Sulaiman Ustaz ya, nak ceritanya ialah cakap dengan raja kot kan, cakap dengan Raja Sulaiman, kemudian cakap dia ada arsyun azim. Bila cakap dengan raja, ada orang lain, ada kerajaan yang besar, yang ini agak mencabar ya, agak mencabar. Tetapi bukan sekadar itu laporan Hudhud, sambung lagi wajadtuha wa qaumaha, aku mendapati dia dan kaumnya itu yasjuduna lisyams, iaitu bersujud kepada matahari, min dunillah, bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini dia tidak kagum. Yang tadi dia mungkin agak kagum sedikit, tetapi yang ini adalah tentang ketauhidan. Maksudnya Hudhud ini telah dilatih ya, tentera Nabi Sulaiman ini telah dilatih untuk menyucikan ataupun mentauhidkan Allah. Jadi ini laporannya. Tadi dari segi fizikal, kali ini dari segi akidahnya. Wa zayyana lahumus syaitan, dan telah
dihiaskan oleh syaitan a'malahum, amal-amal mereka. Ini yang kita belajar awal daripada surah An-Naml ini, fasaddahum anis sabili fahum la yahtadun, iaitu dia terhalang daripada mengikuti jalan yang baik dan mereka tidak diberi hidayah. Ini komentar daripada siapa? Daripada Hudhud, ya, daripada Hudhud berkaitan dengan Ratu Sabak, ya, Bilqis itu dengan kaumnya. Maka pada ayat yang ke-25 adalah satu penekanan, ya, alla yasjuduna lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard. Mereka juga tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Ini adalah penerangan daripada Hudhud berkaitan dengan perkara ini, dan dibalas oleh Nabi Sulaiman. Ya, kalau kita tengok sambungan lagi, Allahu la ilaha illa rabbul arsyil azim, maksudnya ialah tidak dibalas dengan perkataan bahawa aku sebenarnya ada kerajaan yang lebih besar, ya, tetapi terus diberi respon di sini sebenarnya Allah lah yang mempunyai arsyil azim, berbanding dengan perkataan daripada Hudhud itu iaitu arsyun azim itu ada pada Ratu Sabak. Ini adalah cara bagaimana kita melihat bila kita diberi komentar oleh seseorang, ya. Bila diberi komentar oleh seseorang, Nabi Sulaiman masih lagi dia maintain kepada Allah, Ustaz, ya. Dia bukannya kata saya ada kerajaan yang besar, saya lebih besar daripada dia, ataupun kita tak puas hati. Dia tak ada cakap begitu, ya. Pasal apa? Pasal fokusnya adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diajarkan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman yang kita belajar daripada ayat 20-26. Apa pelajaran kita? Dah tengok 1 2 3 4 ayat, Ustaz, ya. Betul. Satu ialah Hudhud ini dia bagi laporan, ya. Jadi dalam bekerja ke dalam kita satu organisasi, kita memberi laporan yang jelas. Dan lebih daripada itu ialah bila seorang ahli pasukan itu nampak kagum kepada sesuatu perkara, kita akan tengok satu, biasanya kita kaitkan dengan diri kita, saya ni kurang ke lebih dan sebagainya. Tetapi Nabi Sulaiman mengembalikan kepada Allah. Itu yang diajarkan Allah pada ayat 26, agar jangan kisah kepada saya kalah ke saya menang, yang penting Allah menang ke tidak, ya. Yang penting Allah hebat ke tak hebat. Kalau Allah hebat, naikkan dan jelaskan Allah, itu yang lebih penting dipuji berbanding dengan dipuji kepada pasukan saya ataupun pasukan orang lain. Dan ini berkaitan dengan kelebihan, tetapi kekurangan pun sama juga, Ustaz, ya. Kekurangan, kadang-kadang saya ada kekurangan, orang lain ada kekurangan. Bila lihat orang lain punya kekurangan, bagi setengah orang ialah dia ada kekurangan, make kita viralkan ke seluruh Facebook, contohnya kan, viralkan ke dalam Twitter, kita sokong kepada orang yang viralkan kekurangan orang lain. Tapi sebenarnya memviralkan kekurangan orang lain ini sebenarnya memviralkan kekurangan kita sebenarnya, Ustaz, ya. Sebenarnya yang penting ialah kekurangan orang lain itu juga kita minta dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan serahkan orang itu kepada manusia. Serahkan orang itu pada manusia. Yang lain pun komen sekali, Ustaz, saya sokong, saya tak sokong, saya sokong. Akhirnya masing-masing berbuat dosa sesama sendiri. Orang ni kata orang ni, orang ni kata orang ini, tidak mengembalikan Allah di tempat yang sepatutnya. Bila kita ambil pelajaran sesuatu, terus sahaja kita istighfar, kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada ayat yang ke-27, bila panjang laporan daripada Hudhud, apa kata Nabi Sulaiman secara spesifik? Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin, ya, iaitu kita tengok, ya, betul tak kamu cakap ni ataupun kamu ini menipu. Ayat 28 kita sama-sama baca sekali lagi untuk kita melihat apakah tindakan Nabi Sulaiman kepada Hudhud yang telah melaporkan, tapi bukan semudah itu untuk dipercayai. Silakan, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Kita nak ulang ayat yang ke-28. Izhab bi kitabi. Sebelum tu Ustaz Faz, ada sahabat-sahabat kita di Facebook alhamdulillah lah, banyak menyokong kita semua dalam Quran Time, sokongan, alhamdulillah. Terus program ini berjalan, dan juga Ashu Ahna, Assalamualaikum, nota My Quran Time saya habis tenggelam banjir. Subhanallah. Masya-Allah, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah gantikan lebih baik. Muka itu menjadi saksi, buku kita beli kan, untuk sama-sama kita nak menambahkan ilmu pengetahuan kita, dan yakinlah insya-Allah perkara yang baik itu mudah-mudahan Allah Taala gantikan kita yang lebih baik, insya-Allah. Amin. Kita baca ayat yang ke-28. Ya. A'udzu minasyaitonir rajim. Idhhab
بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-28, pergilah dengan membawa suratku ini lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah daripada mereka lalu perhatikan apa yang mereka bicarakan. Ini adalah seruan daripada siapa? Daripada Nabi Sulaiman kepada Hudhud. Idhab, pergilah bi kitabi, dengan sesuatu yang ditulis, iaitu surat daripada Nabi Sulaiman. Hadza, ya, dengan surat ini fa'alqih, ya, sebenarnya boleh saja di sini fa'alqihi ustaz ya, tetapi diletakkan sini fa'alqih, maksudnya ini satu seruan ataupun arahan yang tegas daripada Nabi Sulaiman. Bawakan kepada mereka, thumma tawalla anhum, kembalilah, ya, tak payah tunggu, ya, kembali sahaja, kemudian kita tengok fanzur madza yarji'un, apa yang mereka akan respon selepas itu. Inilah kisah Nabi Sulaiman, ya, menyuruh kepada Hudhud untuk memastikan betul tak apa yang disebut oleh Hudhud. Pasal Hudhud cakap ada kerajaan ustaz. Jadi kalau ada kerajaan, tolong hantarlah surat ni. Kalau kamu kata ada kerajaan, kamu hantar surat tapi surat itu tidak berbalas, mungkin tak ada kerajaan. Ataupun mungkin kalau kita balas, kalau kita cakap dengan orang ustaz ya, kita kata sila diam contohnya, tapi dia cakap juga. Jadi kita pun rasa ini rasa dia nak melawan ke, dia nak apa sebenarnya ni, ya. Jadi dia Nabi Sulaiman dia mula nak test. Satu, dia nak test kepada Hudhud, satu lagi dia nak test kepada siapa? Nak test kepada orang yang disampaikan laporan sebentar tadi, iaitu kerajaan Sabak yang diletakkan, diterangkan oleh Hudhud ini sendiri. Jadi kisah ini begini ustaz ya. Setakat ni bila ustaz tengok kepada kisah ni, apa komen ustaz lah setakat ini, pendapat ataupun perspektif pasal dia kisah yang jalan begitu sahaja kan. Ya, memanglah kita nampak susuk Nabi Allah Sulaiman AS yang diberikan kerajaan yang begitu hebat, boleh mengarahkan jin, boleh mengarahkan manusia, wattayr tuzillu, betul, berada di atas burung-burung. Tapi banyak ucapan-ucapan Nabi Allah Sulaiman memang sungguh-sungguh merendah diri Ustaz Fahad. Betul. Ya. Jadi itu yang kita belajar daripada semalam saja. Ya. Dia merendah diri tapi dalam masa sama tegas dalam mengenakan arahan. Itu penting lah. Itu dua perkara yang lembut saja tak boleh. Dia tak boleh rembut saja kan. Kalau tuan-tuan lah katakan ya, bila kita ada kelebihan, kita memang kena cakap alhamdulillahillazi apa sahaja faddalana kan, apa sahaja yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu taala. Tapi dalam masa sama, lepas saja kita bersyukur itu, kita terus buat tindakan. Ya. Macam Nabi Sulaiman lah, dia pastikan perkara itu betul atau tidak betul dan terus saja hantar surat. Dan surat itu apa? Surat itu sebenarnya adalah seruan untuk kembalikan kepada Allah Subhanahu taala, bukan sekadar untuk menyerah kepada beliau ataupun beliau nak mendapatkan kuasa sahaja. Jadi ini kita akan lihat lagi selepas ini apakah respon daripada Ratu Bilqis, ya, selepas rehat nanti. Kita saksikan dahulu apakah perkataan pilihan kita pada hari ini. Iaitu perkataan hari ini adalah khaba'a, menyembunyikan ataupun menutupi. Sekali sahaja berulang dalam al-Quran ini, ya. Kita lihat pada ayat 25, Allah, ya, dinyatakan sini alla yasjudu lillahillazi yukhrijul khaba'a, ya, iaitu Allah yang menyembunyikan apa yang di langit, apa yang di bumi, dan mengetahui apa yang dirahsiakan, apa yang disembunyikan. Apa pelajarannya? Maksudnya ialah Ratu Bilqis ini dia tidak bersujud kepada Allah yang menyimpan segala perkara, ya. Apa yang disembunyikan di langit itu, salah satunya di langit itu kita ada awan, ustaz ya. Awan, dan juga selain daripada itu turun wahyu. Jadi awan inilah yang sekarang ini kita lagi menghargai ustaz. Hargai lagi, kita makin lagi kena bersujud minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Sujud pasal awan ini. Pada bila-bila masa saja pagi tadi ustaz ya, bila hujan ya di kawasan Shah Alam, bila terbangun pukul 4 pukul 5 itu dah mula rasa lain macam. Sebelum ini rasa wah ini masa untuk tidur balik kan. Tetapi rupanya Allah yang tahu ini adalah hujan, ya, yang akan membawa kepada manfaat ataupun
membawa kepada mudarat yang kita kena selalu doa Allahumma sayyiban nafi'a. Itu di langit. Kan kemudian apakah yang berlaku di bumi yang Allah sembunyikan? Ada petroleum, ada emas, ada apa lagi daripada bumi itu akan keluar tumbuh-tumbuhan yang berbeza. Itu juga yang kita boleh belajar daripada perkataan al-khab'a. Allah sembunyikan untuk apa? Kita bersujud. Kita kena makin bersujud, merendah diri agar jangan sampai yang di langit dan di bumi ini, ya, katakan air di langit itu membanjirkan di bumi ini tidak surut-surut, dan ia akan menyebabkan mungkin lebih banyak lagi kerosakan berlaku bila tidak kita merendah diri sebenar-benarnya kepada Allah. Kita belajar sesuatu di situ. Kita berehat sebentar, kembali dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Masya-Allah. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah. Yang bermaksud, dia Balqis berkata, wahai para pembesar, sesungguhnya telah sampai kepadaku sebuah surat yang mulia, sesungguhnya itu daripada Sulaiman yang isinya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surah, antara salah satunya surah yang disebut 2 kali basmalah. Maka kalau kita nak buat kuis pun boleh, manakah surah yang disebut 2 kali Bismillahirrahmanirrahim dalamnya? Adalah surah An-Naml. Disebut pada awal surah dan disebut lagi pada pertengahan surah An-Naml, iaitulah pada ayat yang ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Maka menjadikan semua jumlah surah dalam Al-Quran ni, surah Al-Quran ada semua 114 surah. Ya, betul. Okey. Maka jumlah basmalah itu dalam Al-Quran ada 114 surah juga. Kecuali surah At-Taubah. Yang lain semua dimulakan dengan surah At-Taubah. Maknanya awal surah ada 113 awal surah dimulakan dengan basmalah, kecuali surah At-Taubah. Satu lagi disebut di tengah-tengah surah An-Naml yang menjadikan jumlahnya 114 surah, 114 basmalah juga dalam Al-Quran Al-Karim. Alhamdulillah. Baik, jom sama-sama kita belajar sedikit tajwid pada hari ini. Masih lagi kita ulang kaji berkenaan dengan huruf ra yang dibaca dengan tafkhim ataupun dibaca dengan tebal. Kita lihat slide kita. Huruf ra yang dibaca dengan tafkhim ataupun tebal dalam contoh dalam halaman 379 ini ialah walaha arsyun azim yang kita baca pada ayat 23. Walaha arsyun azim, ra yang mati sebelumnya berbaris di atas. Maka ini pun salah satu kaedah yang kita kena pegang. Ra bila mati sebelum ni berbaris di atas, maka ra itu dibaca dengan tebal. Ar walaha arsyun, walaha arsh, walaha arsyun azim. Juga pada kalimah wal al ard, itu banyak kita jumpa dalam Al-Quran kan, sama ada kita waqaf ataupun kita sambung. Yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard, ra tu dibaca dengan tebal. Ard.
yang tebalnya ra sahaja. Hamzah tu tak tebal. Hamzah tu biasa nipislah ar, bukan wal or. Dah tebal o pula pun. Jadi terikut pula. Maka a tu nipis, yang tebal tu ra yang mati. Juga innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sini ada sabdu pula. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bila sabdu tu dia ada masa sedikit dekat situ. Tak boleh kita terlalu laju. Bismillahirrahmanirrahim. Seolah-olah macam tidak ada sabdu. Maka itu satu kesalahan yang serius, yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Nak pindahkan hi kepada ra, itu ada sabdu tu dah tebal. Nirra. Maknanya sabdu itu dibaca dengan tebal juga. Ra seolah dimati dulu, kemudian dia hidup kembali sebab dia sabdu ataupun tasydid. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tercepat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kata saya dah tebalkan ra, tapi sabdu tu kita tinggalkan dengan tebal itu. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi menjelaskan bagaimana kita membaca masih lagi dalam ra Ustaz ya, tebal dan nipis itu, dan penting untuk kita terus bersama bercakap tentang ra, tebal, nipis, pasangan antara lembut dan juga besarlah Ustaz ya, kasar, tegas ya, berkaitan dengan Nabi Sulaiman. Ini amat menarik ya, pasal Nabi Sulaiman ini yang kita dah bincang tadi, iaitu pada waktu dia berdoa itu memang lembut ya, tetapi bila tengok selepas ini apa yang diseru oleh Nabi Sulaiman ya, sebelum ni kata dia nak sembelih hud-hud, kemudian kena ada dia semak balik ya data ataupun laporan yang diberikan. Itu menunjukkan biasanya kita rasa lembut itu adalah cara yang biasa kan, tetapi tegas juga adalah satu perkara yang juga diseru di dalam Al-Quran Ustaz ya. Jadi kita nak lihat kepada apakah respon daripada Ratu Sabak ya, Balqis, dalam ayat yang seterusnya. Kita baca ayat 29 hingga 35 dan kita akan meneruskan perjalanan bersama Nabi Sulaiman. Silakan. Baik, jom sama-sama kita membaca ayat yang seterusnya baki daripada tadi, muka surat yang ke-379, iaitu ayat ke-29 hingga 35. A'udzubillahi minasyaitanir. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية
فناظرة بما يرجع المرسلون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat 29 hingga 35 ya. Respon daripada Ratu Balqis itu, ya ayyuhal mala, ya wahai kabinet maksudnya wahai ahli kabinet, wahai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah datang kepadaku satu surat yang karim, satu surat yang mulia. Ini adalah respon daripada Ratu Sabah. Dia menyatakan bahawa surat itu adalah surat yang mulia ya. Di dalam isinya itu sendiri beliau meletakkan labelnya mulia ataupun bukan sesuatu yang hina ya. Kalau katakan seorang raja, dia boleh saja kata ini apalah isi surat ni, dia mungkin hempas saja begitu. Tetapi Datuk Sabak bila dia membalas dengan menyatakan ulqiya ilayya kitabun karim, itu sudah memberi hint, clue kepada kabinet dia pada waktu itu bahawa dia amat kagum pada isi apa yang ada dalam surat tersebut. Innahu min Sulaiman, ini adalah daripada Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dan sesungguhnya ia bermula dengan nama Allah Maha Pemurah Maha Penyayang. Apakah mesej daripada ayat ini? Bila bermula dengan satu surat Ustaz ya, biasanya dia akan cakap dahulu tentang kerajaan dan kuasa orang yang mengutus surat. Yeah. Tetapi bila Nabi Sulaiman memulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, nak ceritanya ada sesuatu yang lebih hebat daripada kerajaan Sulaiman. Betul. Ratu Balqis tahu dah bahawa kerajaan Sulaiman yang hebat. Tetapi bila diletakkan bismillahirrahmanirrahim, ini bukan calang-calang. Ya, bukan kaleng-kaleng lah Ustaz ya. Ini surat daripada seorang yang merendah diri. Dia ada kuasa tetapi merendah diri kepada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bila kita amalkan bismillah dalam hidup kita, sama juga Ustaz ya. Kita kadang-kadang ada idea, kita ada ilmu yang bagus ya, kita ada pengalaman, kita mungkin dah biasa tadabbur contohnya, biasa buat suatu kerja contohnya kunci pintu. Tetapi bila kita baca bismillahirrahmanirrahim, itu melambangkan kita ini merendah diri. Ya Allah, saya tak dapat kawal, ya Allah, pintu saya selamat, rumah saya selamat, kereta saya selamat. Maka inilah ruh daripada bismillahirrahmanirrahim yang kita mulakan pada setiap amalan kita Ustaz ya. Termasuklah pada setiap surah kita ada bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat ini, dalam surat ini, apa kata Nabi Sulaiman? Ayat 31, alla ta'lu, ya, jangan kamu sombong kepadaku dan datanglah kepadaku dalam keadaan menyerah diri. Ada dua maksud, sama ada menyerah diri itu menjadi seorang Islam ataupun menyerah diri dengan tidak berperang kepada Nabi Sulaiman. Maka kata Balqis kepada al-Malak ya, kepada pembesar-pembesar dia pada waktu itu, aftuni, ya, tolong berikan fatwa kepadaku pada urusan ini. Apa maksud aftuni daripada perkataan fatwa? Fatwa bukan sekadar biasa kita baca daripada pejabat mufti Ustaz ya. Apa hukumnya, halal ke haram kan. Tapi biasanya kalau kita baca fatwa daripada Dr. Yusof Qardawi ke, orang nak tengok yang hujung je Ustaz. Halal ke haram kan. Tetapi sebenarnya fatwa ya, kesimpulannya saja. Fatwa bukan sekadar dia punya halal dan haramnya. Fatwa sebenarnya adalah proses bagaimana membuat keputusan itu dan akhirnya kita yakin dengan sama ada hujahnya ini ataupun ini. Itu maksud fatwa ya. Jadi bagi Balqis, dia sudah tahu bahawa ini adalah satu yang mulia, tetapi dia minta untuk tolong bantu proses untuk kita membuat keputusan pada urusan ini ya. Ma kuntu qati'atan amran, aku tidak pernah membuat sesuatu keputusan hatta tashhadun, sampai kamu semua menyaksikan, kamu hadir, kamu memberi pendapat tentang perkara ini. Jawab mereka apa? Pembesar-pembesar itu kita baca daripada ayat 33 ya, bagaimana respon mereka, bagaimana ahli kabinet ini memberi respon, dan ini adalah sesuatu yang boleh kita belajar sesuatu. Kita baca dahulu ayat 33. Baik, kita nak baca ayat 33 daripada surah An-Naml ini untuk mendapat respon kepada ayat tersebut, untuk sama-sama kita dapat amal dalam kehidupan kita. Baik, jom sama-sama kita baca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد وأولو بأس شديد فانظري ماذا
Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim ayat 33, mereka menjawab, kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang, tetapi keputusan berada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang engkau perintahkan. Balqis cakap bahawa kitab ini ataupun surat ini adalah karim, maksudnya karim, mulia, tetapi dia punya kabinet dia, pembesar-pembesar pada waktu itu menyatakan bahawa kita ada quwwatin wa ulu ba'sin syadid, dan kita boleh pergi berperang. Ya, kita ada kekuatan dan kita boleh pergi berperang. Mereka tak cadangkan pergi berperang, Ustaz ya. Yeah. Tapi maksudnya kita ada jati diri, kita ada kekuatan, kita ada bekalan, kita boleh, ya, wa ulu ba'sin syadid. Boleh nak pergi berperang, tapi bukannya suruh pergi berperang. Poinnya apa tuan-tuan yang kita boleh belajar kat sini? Mereka pembesar-pembesar ini boleh mengenal pasti kekuatan yang ada, tetapi tidak mencadangkan perkara yang boleh membawa kepada kemusnahan. Itu penting, ya. Dalam hidup kita ini kadang-kadang kita ada banyak perkara, bila kita bagi cadangan, ya, dalam di Facebook ke, kan, dalam kita berbincang, Ustaz ya, jangan kita mencari musuh, ya, mencari musuh ataupun melaga-lagakan dua kumpulan yang awalnya tak bermusuh pun, tetapi akhirnya lagakan lagi, akhirnya menyebabkan permusuhan. Jadilah penasihat yang seperti pembesar ini, dan lebih daripada itu, dia serahkan kepada ketua, dia bekalkan data-data kepada ketua, dan ketua silalah buat keputusan, pasal kami dah bagi data, kami mungkin tak nampak sudut ketua. Ada juga yang dia nak ikut pendapat dia, Ustaz. Betul. Pembesar nak ikut pendapat dia, pembesar ni nak ikut pendapat dia, yang ketuanya terkontang-kanting, tidak diberikan peluang untuk memimpin. Dia bila tanya pendapat tu, bukanlah maksudnya orang bawah buat keputusan. Dia tanya pendapat untuk apa, tuan-tuan? Ayah tanya pendapat pada anak. Contohnya kan, ada 3 anak. Kita nanti nak pergi cuti kat mana? Kan? Seorang nak pergi Langkawi, seorang nak pergi mana, Ustaz? Nak pergi Kundasang, seorang lagi nak pergi balik Terengganu, contohnya kan. Jadi berikan apa kelebihan-kelebihannya, tanya pendapat itu, tetapi si anak kembalikan balik pada ayah. Pasal apa? Dia tengok bajet juga, Ustaz. Kan, kalau bajetnya pergi ke Kundasang itu mungkin bajetnya begitu, kalau pergi bagi ke sini mungkin ayah tengok-tengok wallet, okey, kalau macam tu berdasarkan pendapat semua, abah ucapkan terima kasih, kita pergi ke duduk dekat Shah Alam contohnya kan, ataupun duduk kat Bangi. Jadi di sini apakah perkataan daripada Ratu Balqis pada ayat 34, innal muluk, ya, sesungguhnya raja-raja apabila menakluki sesuatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia bertukar hina, dan demikian yang akan mereka perbuat. Ini komentar daripada Ratu Balqis. Dia kata bahawa kalau biasanya orang yang menyerang ini, dia akan rosakkan dan dia akan terbalikkan. Maksudnya orang yang mulia dihinakan, orang hina dimuliakan. Ini yang berlaku. Wa kadzalika yaf'alun, dan ini yang biasa mereka lakukan. Mengapa komen ini ada di sini, Ustaz ya? Pasal pembesarnya ada bagi clue tentang perang sebentar tadi. Jadi Ratu Balqis kata dia tak nak berperang. Dengan dia cakap kesan perang ini dia boleh menterbalikkan sesuatu keadaan. Itu yang berlaku, Ustaz ya. Kalau kita tengok dalam sejarah kita, ada orang yang mulia dihinakan, ya, orang yang hina dimuliakan. Ya, pasal apa? Pasal kalau dia nak sokong kepada British contohnya, kalau boleh sokong British, okey, kamu dinaikkan pangkat. Kalau kamu jenis orang yang melawan, yang nak memperjuangkan hak orang-orang di Malaysia ini, kamu akan dihina. Itu terbukti dalam sejarah. Kecuali apabila orang Islam, ya, pergi ke tempat sesuatu itu kerana nak membawakan keamanan yang sebenar-benarnya. Jadi Ratu Balqis kata apa? Ayat 35, keputusannya, sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan. Jadi Nabi Sulaiman dia tengok surat nanti kena balas dengan apa? Dibalas dengan hadiah. Dibalas oleh ahli. Kat sini istilahnya wa inni mursilatun ilaihim, dalam bentuk kata nama ini nak menunjukkan ini sudah menjadi keputusan Ratu Balqis. Ya, bila dah tanya kepada pembesar, nampaknya kita bagi hadiah. Ya, hadiah ini nak tengok lepas ini apa respon daripada Nabi Sulaiman. Hadiah ni rasuah ke tak, Ustaz? Kita nantikan besok, ya. Besok kita akan bincang pada ayat yang ke-36. Tuan-tuan boleh baca, tapi boleh tengok ada tak ini rasuah ke, kan, ataupun sebenarnya okey, boleh swap, ya, hadiah ufti ke,
ataupun dia hadiah biasa yang dibenarkan dalam sesebuah kerajaan pada waktu itu dan pada waktu ini. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan dahulu. Yang pertama, kita melaporkan segala info untuk mencapai visi organisasi ataupun sesebuah negeri dan negara. Ini penting, membawakan data yang benar untuk mencapai target yang ingin dicapai. Yang kedua, sahkan kebenaran sesuatu laporan. Inilah yang dibuat oleh Nabi Sulaiman kepada Hudhud, ya, dengan menghantar surat kepada Ratu Balqis. Dan yang ketiga, mulakan sesuatu dengan basmalah, dengan bismillah yang kita belajar daripada ayat 30. Ia melambangkan kerendahan hati, dan sudah pastinya dengan kita rendah hati sujud itu, Allah akan bantu seperti mana Allah bantu Nabi Sulaiman satu masa dahulu. Kita berdoa Allah pimpin kita terus di menjejak Nabi Sulaiman. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa ant. لا تدع لنا في ساعتنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita sebentar tadi Ustaz, ya, dan juga doa tuan-tuan yang berada di mana sahaja yang sedang menghadapi ujian, menghadapi cabaran, tengah sakit dan sebagainya. Moga Allah kabulkan, dan kita terus ingin memastikan kita meneruskan perjuangan Al-Quran ini. Tuan-tuan dijemput untuk menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran. Terus kita doakan segala sumbangan tuan-tuan itu menjadi sebagai burhan, bukti keimanan, dan menjadi juga perisai dalam kita menghadapi ujian yang ada ini. Sama-sama kita banyak bersedekah, menyumbang untuk Allah pelihara diri dan keluarga kita. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini jam 10 malam dan 6 pagi, dan kita akan melihat apakah respon daripada Nabi Sulaiman bila mendapat hadiah ke ataupun rasuah pada hari esok, insya-Allah. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Assalamualaikum.